kita belajar dua perkara dalam bab ini, iaitu faktor, yang kedua gandaan. Okey, malam ni kita nak bincang berkenaan gandaan. Okey, so dalam faktor ni, faktor tu macam kita dah bincang itu, apakah penyebab berlakunya sesuatu nombor itu. So kalau dalam faktor kita guna darab lah. So kita tahu apa, okey, ni ulang kaji sikit darab apa dapat suatu nombor tu. Okey, dapat suatu nombor. Okey, suatu nombor. Ini bahasa mudah dia lah. Okey, so kita apa-apa saja nombor yang boleh darab menghasilkan nombor, sesuatu nombor tu, itu kita panggil dia adalah faktor kepada sesuatu nombor tersebut. Okey, so faktor ni kita ada faktor sepunya. Okey, sepunya iaitu faktor yang sama. Kemudian kita ada faktor perdana. Okey, iaitu faktor yang sama dan nombor dia perdana. Dan yang ketiga kita ada faktor sepunya terbesar. Okey, FSTB. So apa yang berlaku pada faktor akan berlaku sama juga pada gandaan. Okey, so kita tengok dulu faktor kita ni. Itu tak habis lagi kan? Okey, so soalan nombor 4. Adakah kamu dah buat ni soalan 4, 5, 6 ni? Dah buat ke belum? Cuba tengok buka buku kamu, muka surat ke kita dah bincang. Sebab cikgu tengok cikgu tak conteng lagi ni. Maknanya belum lagi. Saya tak tahu ada ke tak dalam ingatan saya. Ni siapa ni? Kena gelak sikit. Faham tak menyala pula cikgu punya ni kan? Say man. Adakah bateri dia? USB loop on. Okay, bateri ada lagi. Okey, dia kata saya tak tahulah ada dalam ingatan. Dia kata Tak berapa sudahlah. cikgu? Kalau ikutkan kita punya ni, kejap cikgu sejak dah ada ni tak pakai buku sangat. Okey, muka surat 20. Okey, yang cepat cikgu scan ni kadang-kadang muka surat 20 ada kan? Jadi cikgu scan ni dia dah hilang nombor dia, tapi ada muka surat 20 Okey, tak apalah, yang belum ingat lagi tu, yang belum ingat dan lupa-lupa tu tak apa, kita ulang-ulang sikit. Sebab apa? Faktor dan gandaan ni sangat penting untuk topik-topik lain. Kamu akan guna lagi faktor dan gandaan ni. Okey. So kita tengok soalan seterusnya, iaitu 18, 24 dan 30. Dia suruh cari apa? Dia suruh cari faktor sepunya terbesar. Okey. Maknanya kalau ikut cara biasa kita kena senaraikan semua faktor-faktor bagi nombor-nombor ini. 18 kan? Apa darab apa dapat 18. Apa darab apa dapat 24. Apa darab apa dapat 30. Tu kalau kita nak buat secara senarai. Tetapi kita tidak menggunakan secara senarai sebab dia ada 3 kaedah. Okey. Dia ada 3 kaedah ni, senarai, guna kaedah pembahagian berulang, dan satu lagi adalah kaedah pemfaktoran perdana. Okey, yang cikgu galakkan kamu guna yang kedua ni lah, kaedah pembahagian berulang. Sebab dia lebih mudah lah, ni yang kita duk buat ni kaedah pembahagian berulang. Okey, kita bahagikan sampai dia dah tak boleh nak dibahagikan. Okey, so kalau kita tengok sini 18. Okey, 18. Okey, 24 dan juga 30. Okey, so kalau kita faktorkan ini, boleh faktorkan dengan apa? Okey, so ingat kita faktorkan, okey, ikut dia punya nombor dia lah. Okey, ikut dia punya nombor dia. So yang ni kita boleh bahagikan dengan berapa? Ataupun kamu dah buat ke belum yang ni? Lupa nak tanya tadi kan. Tadi tanya tapi tanya soalan lain pula kan. Okey, Haziq dia tak boleh buat lah kan, dia dalam kereta kan. Tak apalah, sambil-sambil dengar tu kan. Okey, so kita boleh bahagikan dulu lah. Okey, kita bahagikan sampai kita dapat nombor yang tak boleh dibahagikan lagi. Okey, so kat sini kalau kita tengok sini 2, 18, 24 dengan 30, kita boleh bahagikan dengan 2 dulu. So bahagikan 2 dulu lah. Okey, so 18 kita bahagikan 2 dapat 9. Ni dapat 12, ni dapat 15. Okey, kalau kita tengok dekat sini masih lagi boleh dibahagikan. So kita bahagi lagi lah. 9, 12 dengan 15 ni sifar 3 lah. Okey, so 9 bahagi 3 dapat 3. 12 bagi 3 dapat 4. 15 bahagi dengan 3 dapat 5. Okey, kita perhatikan kat sini bahawa 3, 4, 5 tak ada satu sifar pun yang boleh membahagikan mereka. Jadi kita punya FSTB kita ambil sahaja nombor-nombor ini. Okey, so 2 darabkanlah dengan 3.
Okey. So 2 darab dengan 3 kita akan dapat 6. So FSTB bagi 18, 24 dan 30 adalah nombor 6. Okey, kalau kita senaraikan pun, okey, kalau kita senaraikan pun kita akan dapat sama jugalah. Okey, kalau kita senaraikan, contoh kita senarai kat sini kan, 18 ni, sifir dia adalah 1 darab 18, okey, 9 darab 2, okey, 6 darab 3. Okey, ni 24, 1 darab 24, 2 darab 12, 8 darab 3, okey, 6 darab 4. Okey, 1 darab 30, 2 darab 15, 5 darab 6. Okey, kalau kita tengok kat sini, kalau kaedah senarai lah. Kalau nombor kecil macam ni, nombor-nombor yang ada dalam sifir, kita mesti ingat lagi. Jadi kamu boleh guna kaedah senarai. Kalau kamu tengok kat sini, faktor-faktor yang dia bagi ni, manakah yang paling besar yang sama? Okey, so kalau kita nampak ni, kita akan nampak ni ada 6, ini 6, ini 6. Yang paling besar yang sama adalah 6. Itulah kita panggil faktor sepunya terbesar. Okey, ni kaedah yang cikgu tunjuk atas ni adalah kaedah senarai. Bawah ni kaedah pembahagian berulang. Okey, boleh Boleh ikut, boleh ikut, boleh ikut? Boleh. Boleh. Okey, alhamdulillah. Alright. So, cuba kamu buat soalan 5 ataupun ke kamu dah buat? Okey, cuba buat dulu. Sambil-sambil tu kan. Kalau Aziz dia kena congak-congak sikit lah nak kira kan. Guana nak kira tu. Awak congak-congak sikit lah. Congak-congak sikit. Big brain time. Macam awak kira-kira kan. Kira lah. Mana boleh kira-kira. Tak boleh kira buat guana. Kamu boleh buat pembahagian lah. Okey, 27, 45 dengan 54. Boleh bahagikan dengan berapa dulu. Okey. Kalau kamu nak senaraikan sifir pun boleh. Okey. Sebab ni nombor kecil. Terpulang. Terpulang pada kaedah apa yang kamu nak guna. Okey. Dah tu. Okey, dah. Okey, Luqman. Luqman buat Luqman ke Aiman ya? Confused. Luqman kan? Ini Ya. betul lah tu. Okey, nak cam suara Luqman dengan Aiman ni kan, dekat-dekat yang man belakang ni kan. Okey. So Luqman guna pembahagian berulang ke senaraikan? Dia guna yang bawah tu. Yang apa? Oh, pembahagian berulang okey. Mula awak bahagi dengan nombor berapa? 27, 45, 54 ni nombor apa yang serupa boleh dibahagikan? Ataupun awak senaraikan? Bahagi dengan berapa ni? Bagi dengan 9 lah. Oh, bahagian 9. Okey. So, bahagian 9 maknanya kita dapat sini 3 lah. Okey, yang ini 9. Ni dapat apa ni? 5. 5. Yang ini? 6. 6. Okey, kalau kita perhatikan kat sini 3. Okey, 3, 5, 6 ni dah tak boleh nak bahagikan serentak dah. 3 dengan 6 boleh bahagi lagi. Tetapi 5 dah tak boleh. Jadi, kita punya FTB kita 9 lah. Betul lah tu. Tahniah. FSTB. Nasib baik betul dia kata. Tak apa, kalau salah pun tak apa. Okey. Kita belajar. Alright, so soalan terakhir kita. Apakah FSTB-nya? Okey. Come on lah Aziz kan. Tengok orang bahagi sebentar yang boleh dah siap dah ni. Sekali bahagi boleh dah. Siap. Tak habis-habis kau punya kau. Dapat 8. 8 yang 6. Okey, dapat 8 Dia dah. bagi dengan 8 tu. Kau bahagi dengan 8. Maknanya semua boleh bahagi dengan 8 kan? So 40, 48, 42. Betul So, katakanlah 72 tu. 72. Okey, 72. Okey, katakanlah kamu tak boleh nak bahagikan dengan 8. Contohlah kan. Okey. So, kamu bahagikan dengan boleh bahagikan dengan 2 dulu pun boleh. Katalah tak ingat sifir kan. Okey, so bagi 2. So, sini dapat 20. Sini dapat 24. Sini dapat 36. Okey, 20.
24, 36. So boleh bahagi lagi lah. Okay, so bahagi dengan berapa ni? Kalau bahagi sini, Bagi kan 4 tak boleh kan? 4 boleh ke? 4 boleh kan? Bahagi dengan 4. 20 bagi 4 dapat 5. Ini dapat berapa ni? 6 6 8. 36, 9. Okey. So, nampak tak kat sini kita dapat 2 darab dengan 8. 2 darab dengan 4 dapat 8. Betul lah jawapan Numan bagi tu. 2 darab dengan 8 pula. 2 darab dengan 4. Okey. Tapi kalau kamu boleh bahagi dengan 8, terus bahagi dengan 8 lah. Okey. Kadang-kadang kita tak ingat. Biasanya cikgu akan mula dengan bahagi 2 lah. Okey. So, FTB dia adalah 8. Okey. Clear? Sekarang marilah kita masuk topik kita malam ini. Oh, ada soalan bayat. Kita buat dulu sikit soalan bayat ni. Okey, dia katakan Cik Candy mereka cipta susunan belon untuk suatu pesta. Oh, okey. Dia nak menyusun belon. Okey. Ni sambut birthday boleh ni kan? Dia mempunyai 32 belon merah. Okey. Kemerahan. Merah kita berwarna merah ha. Okey, dia ada belon merah. Oh, tapi merah terang sangat boleh ke? Nampak tak? Boleh. Okey, patut putih. Putih tak boleh warna dah kan? Dia memang warna putih. Okey, kemudian 16 orange. Okey, 16 belon warna orange. Okey, soalan dia apa kat sini? Dia ingin menyusun setiap dia ingin membuat setiap susunan itu dengan bilangan belon yang sama bagi setiap warna. Okey, berapakah bilangan belon yang paling banyak dapat dibuatnya jika setiap belon digunakan? Ini dia nak tengok kata. Okey, dia kata kat situ bilangan paling banyak yang dapat dibuat lah. Okey, susunan paling banyak dapat dibuat. So dekat situ dia nak adalah apa kat situ? Sebenarnya dia nak suruh kita cari apa kat situ? Numan dah dapat jawapan dah. Kejap Numan okey. Kita tanya rakan-rakan kita kejap. Okey, siapa yang dapat jawapan tu tak apa. Yang belum lagi, yang belum nampak lagi kan, memori tak nampak lagi tu kan. Okey. Keyword dia dekat situ tengok dia kata berapakah bilangan susunan yang paling banyak. Okey, yang paling banyak. Okey, maknanya faktor sepunya terbesar. Okey, yang paling banyak. Keyword dia dekat sini nak tahu kita nak guna apa. Sebab dalam topik ni, dalam bab ni ada dua. Satu FTB atau JSTK. Okey, mana satu nak gunakan? Sebab pembahagian dia sama. Okey, pembahagian dia sama. Jadi, keyword dia kat sini, paling banyak. So, bila paling banyak, kita akan cari paling besar. So, kita akan buat FTB lah. Okey, pembahagian berulang boleh. Nak buat kaedah senarai pun boleh. Okey, tapi kalau sifir ni cikgu cadangkan buat pembahagian berulang lah, lebih cepat sikit. Okey, 32. Okey, 24 dengan 16. Okey, so kita bahagikanlah. Okey, bahagi dengan 2. Okey, Numan bagi dengan 2 ke bagi dengan 8 terus Numan? Dia bagi dengan 8 terus. Bagi dengan 8 terus pun boleh itu kalau Jawapan bagi dia 8 jawapan dia 8. Okey, jawapan dia betul 8, tapi kalau siapa yang tak boleh tu, dia tak boleh bagi 8, bagi dengan 2 dulu. Okey, sebab nombor genap kan. Okey, tak ada masalah. 16. So sini dapat 12. Sini dapat 8. Okey, nampak boleh lagi dibahagikan dengan 2. Bahagi lagi lah dengan 2. Ataupun kat sini boleh dibahagikan dengan 4. Okey. Ni kena main sifir sikit lah. Nasib baik apa nama Najmi tak ada kan. Kalau tak Najmi tanya pasal sifir pula kan. Okey, 16 bagi 4 dapat 4. Okey, 12 bagi 4 dapat 3, dapat 2. So dah tak boleh bagi dah kan. So maka susunan yang paling maksimum dia boleh buat, kalau nak semua satu susunan tu warna semua sama, maka dia hanya boleh dapat buat iaitu 2 darab dengan 4 dapat 8. So maknanya paling banyak susunan dia boleh buat untuk belon tu adalah 8. Susunan dia 8. 1, 2, 3, 4 sampai 8. Okey, ini contoh soalan aplikasi. Kalau kamu tengok kat sini TP4, TP5 lah. Okey, TP4, TP5 dia berbeza dengan soalan tadi. Soalan tadi dia bagi direct je kan. Ini dia bagi dalam bentuk ayat. Jadi dalam bentuk ayat ni kita nak kena tackle, nak kena tahu ni soalan ni kita nak buat FTB ke JSTK. Sebab dalam peperiksaan jika ditanya, dia tak bagi tahu FTB ke JSTK. Dia suruh cari je kan. Jadi kita nak kena tahu nak guna FTB ke JSTK. Okey, soalan kedua.
Okey, yang ini FTB ke apa GSTK ni? GSTK. Okey, katanya GSTK gandaan semula terkecil kan. Okay, macam mana kita tahu dia gandaan semula terkecil? Dia bahagikan beberapa pasukan. Okey, dibahagikan kepada beberapa pasukan. Okey, betul. Dia dibahagikan kepada pasukan. Tapi adakah dibahagikan kepada beberapa pasukan tu menandakan dia GSTK? Keyword dia dekat mana? Okey, kita belum jumpa keyword dia lagi kan? Komputer yang mempunyai bilangan murid perempuan yang sama banyak. Okey. Sekejap cuba baca seramai 36 orang murid perempuan dan 40 orang menyertai tertulingan. Okey, tak kisahlah. Murid-murid dibahagikan berpasukan. Okey, tak kisah. Setiap pasukan mesti mempunyai bilangan murid perempuan sama. Bilangan lelaki pun sama. Okey, kalau lah kumpulan tu, katalah satu kumpulan tu ada 4 perempuan, 5 lelaki misalnya. So semua kumpulan akan ada bilangan yang sama. 4 perempuan, 5 lelaki. 4 perempuan, 5 lelaki. Sebab bilangan dia nak sama. Tu maksud dia. Okey, tapi apa ni, FTB ke GSTK kan? Kita tengok pada soalan. Biasanya dekat soalan tu kita akan tahu. Contoh kat sini. Berapakah bilangan pasukan terbanyak yang boleh dibentuk? Nampak ni keyword dia. Pasukan terbanyak. Maka secara automatiknya dia adalah apa nama, FSTB. Okey, dia terbanyak, terbesar. Okey, yang ni keyword dia menunjukkan dia adalah FSTB. Okey. So apa lagi? Kita bahagi macam biasa je lah. Okey, 36 dengan 45. Okey, 36 lelaki perempuan tu dengan 45 lelaki lah. Okey, so kita bahagikan. Okey, so kita akan dapat sini 36 ni 9 kan. Okey, 9 lah, 9 okey, 4 ni 5. Okey. So habislah kita punya pembahagian kan. Okey. So kalau kita tengok dekat situ, okey, kalau kita tengok dekat situ hanya 9 kumpulan saja dia dapat buat. Okey. So maknanya dalam dia dapat buat paling banyak pasukan tu dapat terbentuk sebanyak 9 kumpulan. Okey. Tu yang pertama. So dia kata dekat situ soalan nombor 2 pula, berapakah bilangan murid perempuan dan murid lelaki dalam setiap pasukan? Okey, dalam setiap pasukan kita patah balik sahaja. Ni kan 4. Kan kalau kita darab balik dengan 9 kumpulan, so kita akan dapat balik 36 perempuan. Okey. 45 lelaki. Bermaknanya satu kumpulan akan ada satu kumpulan, okey, satu kumpulan akan ada 4 orang perempuan. Okey, satu kumpulan akan ada 4 orang perempuan. Okey, lelaki berapa? Lelaki 5 dan 5 orang lelaki. Ni lebih kepada soalan berayat lah. Okey. Keyword yang cikgu nak sampaikan pada soalan ni adalah cari dulu nak guna apa, FSTB ataupun GSTK. Tapi dalam soalan kita ni sebab di bawah tajuk faktor, jadi memang kena cari FSTB lah. Okey. Boleh boleh. Okey, ada perlu penjelasan lagi? Kok ada kawan-kawan kat situ yang tiba-tiba dia kurang faham ke kan? Boleh ikut? Okey, kalau boleh, okey, setakat ni cikgu tengok tak ada yang komen situ, maksudnya boleh lah tu. Okey, sekarang kita nak masuk bab baru iaitu gandaan. Okey, gandaan. Nah, nama pun gandaan kan? Dia berlipat kali ganda lah. Okey. Kalau faktor, okey, kalau faktor tadi kita bincang apakah darab dengan apa dapat nombor tersebut kan? Tapi kalau gandaan tak. Dia tak bincang apakah nombor darab apa dapat nombor tersebut. Tak, bukan yang tu. Gandaan contohnya dia kata apakah gandaan untuk 2? 2, 4. Dia semacam kita senaraikan sifir. Okey, senaraikan sifir untuk nombor tersebut. Contoh dia kata apakah gandaan untuk 2? Nyatakan 5 gandaan pertama untuk 2. So 2, 4, 6, 8, 10. Ini adalah 5 gandaan pertama untuk 2. Beza dengan faktor. Kalau soalan tanya apakah faktor untuk 2? Kamu jangan buat 2, 4 dah tak. Faktor untuk 2 adalah 1 darab 2. 1 je. So faktor dia adalah 1 dan 2. Tu beza dia. Okey, faktor kita nak cari apa darab apa dapat nombor tersebut.
Kalau dia kata apakah faktor bagi 100, carilah. Tapi kalau gandaan, apakah gandaan untuk 100? So 100, 200, 300, 400, 500, sampai berapa banyaklah yang dia minta. Okey. Mari kita tengok contohnya. Okey, contohnya di sini. Ni apa ni? Tentukan sama ada ikut gandaan sepunya. Okey. Nampak dekat sini bukan sahaja gandaan. Dia ada sebut sepunya. Kita dah belajar sebelum ni. Sepunya maksudnya yang sama. Okey. Sepunya maksudnya yang sama. Bermakna gandaan yang sama. Okey. Tapi dalam soalan ni dia kata adakah 48 ini gandaan bagi 3 dan juga 4. Okey. So kita boleh buat macam hari tu, kita bahagilah. Kalau dia bahagi tak ada baki, maka 3, kalau contoh kat sini dia bahagikan 3 dengan 4 ni kan. Kita ambil 48, kita bahagi 3 dapat 16. Tak ada baki. Bermakna 3 adalah gandaan untuk 48. Okey. Sama juga 48 dia bahagi dengan 4 pun tak ada baki. Dapat 12 kan. Bermakna 4 adalah gandaan bagi 48. Maksudnya apa? Kalau kita senaraikan, ni 3 kan. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Okey, 27, 30, 3, 3, 36, 39, 42. Okey, 45, 48. Nampak tak? Nampak jumpa nombor 48. Ini maksud dia. Tapi, sebab tu kita akan belajar GSTK. Sebab kita tak akan senarai panjang macam ni. Jenuh lah kalau ni nasib baik nombor 48. Kan? Kalau nombor ni boleh besar, takkan kita nak senarai panjang macam tu kan? Sebab tu kita akan pakai GSTK. Okey, tapi kejap lagi lah kita belajar. Okey, so ni 4 sama juga. 4. Sebab dia sekarang, kalau dia tanya adakah 3 ni gandaan sepunya, gandaan bagi 48, yelah. Sebab kita dapat 48 kat situ. Okey. So 4 pun samalah. 4, 8, 12, 16, 20. Okey, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 kan? Okey. So nampak sama. Maksudnya gandaan yang sama. Okey, gandaan yang sama. Okey, tapi kita tak perlulah gunakan kaedah senarai ni. Okey, kita terus bahagi sahaja. Okey, so 56 boleh dibahagikan dengan 2. Terus kamu buat kata kamu tu, 56 kamu bahagi 2. Okey, dapat berapa kat situ? Ada baki tak? Okey, 28. Tak ada baki kan? Maknanya 2 adalah gandaan bagi 56. Okey, bagaimana pula dengan 7? 8. Okey, sama juga. Maknanya tak ada baki kan? Bermakna yalah. Okey, maknanya ya. 2 dan 7 adalah gandaan bagi 56. Okey, sebab dia boleh dapat jawapan tu balik. Okey, dia boleh dapat nombor 56 tu. Okey, alright. So bagaimana pula yang kedua ni? Okey, kalau cikgu laju bagi tahu Oh, yang mana ada baki? 3. Okey, baki 105 bahagi 3 ada baki berapa? 34.333333. Okey, maknanya ada baki lah ni. Okey. Bagaimana pula 100 105 bahagi 13? Ada baki juga ke? Okey. Jangan risau. I pun ada calculator. Cik. Itu dia dah muncul. Okey. So tadi 105, okey, bahagi dengan 3. 35. Tak ada baki lah yang ni. Yang pertama tak ada baki Cik Numan check balik. Okey. 105 bahagi 3, cikgu bahagi 3 tak dapat baki. Okey, lepas tu 105 mungkin tadi kamu tekan bahagi 13 kot. Okey, bahagi 13. Saya tekan banyak kali sama dengan tu. Terganda. Okey, nampak tak ni dapat 8 perpuluhan something kan? Makna dekat situ ada baki lah. Okey, so maknanya sini 8 baki. Kalau kita buat manual kita akan dapat macam ni 8 baki 1. Okey.
Macam mana nak tahu baki berapa? Sebab kita tak nak dalam perpuluhan kan? Senang saja. Apabila kamu tekan kalkulator tu kan dapat macam ni kan? 105, cikgu besarkan sikit. Okey, bila kamu tekan kalkulator kan kamu dapat macam ni. 105 bahagi 13 dapat 8.0 kan? Bermakna paling dekat dia nombor bulat dia adalah 8. Jadi terus ambil, terus ambil 13 darab dengan 8. Okey, dapat berapa jawapan dia? 104 kan? 104. Habis ambil 105 tolak dengan 104. Itu adalah baki dia. So nampak baki berapa? 1. Jadi kita tahulah kalau tak nak tulis dalam perpuluhan kan. Jadi 8 baki 1. So bermakna 3 tu betul gandaan untuk 105 tetapi 13 bukan gandaan untuk 105. Maka 3 dan 13 bukan gandaan sepunya. Gandaan sepunya bagi ni kalau ayat panjang lah. Kalau pendek tulis bukan je lah. Okey, 105. Senang je. Okey, senang saja. Begitu juga, okey. Begitu juga kalau dia bagi 3 nombor. Dia bagi 4 nombor ke, dia bagi 5 nombor ke, kita cek cara yang sama juga. Asalkan kalau dibahagi tak boleh, bahagi dia bulat, tak ada baki, maka dia boleh. Okey, so kita buat satu-satu lah. 216 bahagi 2. Dapat berapa? 21. Dapat apa? 108. 78. 108. Oh, 108. Okey, terima kasih. Malam ni nampaknya macam cikgu pendengaran kurang jelas. 216 bahagi dengan 9. Okey, 216 bahagi dengan 2. Bagi dengan 8. Bahagi dengan 2 pula. Salah. Terima kasih Pia. Bahagi dengan 8. Tersyasyak. Okey, so apa situ? 27. 27 beres. 216 bagi 9. 24. Nampak? Semua nombor-nombor ini boleh dibahagikan sempurna. Tak ada baki. Bermakna 2, 8 dan 9 adalah gandaan sepunya. Okey. Dia bukan gandaan sepunya terbesar. Belum lagi. Dia gandaan yang sama sahaja. Okey. Terbesar pula. Kalau gandaan ni kita ambil yang terkecil. Okey. Dia adalah gandaan sepunya. Okey, untuk 216 lah. Okey, clear? Clear? Ya. Alright, cantik. Sekarang kita nak buat gandaan sepunya. Okey. Alright, ni ada sedikit berbeza lah. Okey. Dia kata kat sini, dia suruh kita senaraikan 3 gandaan sepunya yang pertama. Okey. 3 gandaan sepunya yang pertama. 3 gandaan yang sama yang pertama. Apa benda tu? Maksudnya kita jumpa 3 yang teratas lah. Gandaan dia. Okey, so kita tengok contoh dia bagi kat sini nombor 4 dengan nombor 5. Katakanlah cikgu ambil dulu sebelum cikgu ajar teknik dia tu. 4 dengan 5. Okey, kita nak kena cari gandaan. Okey, gandaan, faham? Gandaan berapa-berapa sepunya yang sama. Okey, yang bukan pertama, 3 yang pertama. Maknanya 3 yang pertama yang sama. Okey. Jadi kita boleh senaraikanlah. Kalau kita senaraikan 4, 8, 12, okey. 16, 20. Okey, sini 5, 10, 15, 20. Nampak tak? Kita dah jumpa gandaan yang pertama. Ni kalau kita buat senarai. Okey, tetapi kalau soalan suruh senaraikan 5 ke, okeylah kan. Tapi kat sini dia nak gandaan. Bila gandaan tak sesuai kita nak senaraikan. Tapi kalau nak senaraikan boleh. Dia jadi panjang macam kereta api. Okey. Tak apa, kita buat jugalah kan. Okey, so sini kita akan dapat 24, 28. Sifir lah, kita baca sifir. 3, 2 kan. 3, 6, 40. So nampak kat sini kita akan dapat gandaan yang kedua. Macam mana cikgu tahu ni? Sebab sifir 5 kan ada 40. So kita dah jumpa dah. Okey, so 25, 30, 35, 40. Okey. Nampak ni dapat yang kedua. Kita boleh cari lagi yang ketiga. Okey. Kena senaraikan lagi lah.
Okey, tapi kita tak akan buat macam ni. Sebab dia ada formula dia. Okey, dia ada formula dia. Iaitu kita dapatkan yang pertama sahaja. Okey, kita dapatkan yang pertama sahaja. Okey, jadi kita tahu gandaan yang pertama dia adalah 1 lah. Okey. Iaitu gandaan yang pertama dia adalah 20. Nak dapatkan gandaan yang kedua, masukkan sahaja nombor 2 kat depan, darabkanlah dengan 20 juga. Okey, so 1 darab dengan 20 dapat 20. Ini adalah gandaan yang pertama. 2 darab dengan 20 dapat gandaan yang kedua, iaitu 40. So dia nak gandaan ketiga, darabkan dengan 20 juga. So kita akan dapat 60. Kalau dia nak keempat, sama je, 4 darabkan dengan 20, dapat 80. So ini adalah gandaan-gandaan sepunya dia. Mula dia akan bertemu pada nombor 20. 4 dengan 5 ni dia akan sama. Oh, jangan warna hijau, nanti kamu keliru. Okey. 4 dengan 5 ni dia akan berhenti pada nombor yang sama. Itulah maksud dia. Okey, 4 dengan 5 ni akan berhenti pada nombor yang sama, iaitu dia orang akan bertemu pada 20. Dia akan bertemu pada nombor 40. Dan seterusnya lah. Okey, tapi kita taklah gunakan senarai ni. Okey, kita gunakan formula ni lah. Ni syarat dia kita cari dulu gandaan yang pertama. Dah dapat gandaan pertama, kita senang nak carikan gandaan seterusnya. Okey, clear? Boleh? Boleh. Boleh. Okey, cantik. Alright. Kalau boleh, marilah kita buat soalan. Okey. Ni biasalah dia bagi kotak-kotak kan. Kita senaraikanlah ikut kotak ni. Okey. So 3 dan 7. Senaraikan je lah. Dekat buku kamu tu, kamu listkan sahaja gandaan untuk 3. Okey, so 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Dah habis dekat tu kan, sebab dia bagi kotak banyak tu. Kalau kita senaraikan boleh lagi panjang. Okey, so kita buat untuk 7 pula. Okey, 7. Okey, 14, 21, 28, 35. Okey, so dalam senarai yang kita dah buat ni, kita dah jumpa pun gandaan sepunya yang pertama. Kita dah dapat dah, iaitu nombor 21. Dapat sahaja gandaan yang pertama ini, maka kita akan boleh cari gandaan yang sepunya seterusnya dengan hanya mendarabkan sahaja. Okey. Sorry cikgu. Ya, silakan. Oh, Najmi dah masuk. Macam mana boleh masuk? Tadi tak masuk. Tadi kata dah urusan. Dah balik dah. Dah sampai dah. Bukan sampai mana-mana, duduk rumah je. Oh, okey. Okey, tak apa. So tinggal Haziq seorang lah di dalam perjalanan lagi kan. Okey, tak apalah. Okey. Baik. So kita dah senaraikan sifir ni untuk 3, gandaan 3 dan juga 7 ni. Macam sifir lah kan, sifir 3 dengan sifir 7. Dan kita dah jumpa yang sama. Okey. Oh, I have snack. Okey. Bukan ni bukan snack Snack. Snack okey. Takut yang ni. Itulah cikgu. Itulah saja nak usik dia. Saja nak usik Aziz. Okey, so kita dah jumpa yang gandaan sepunya yang pertama, iaitu 1 dia darablah dengan 21 lah. Ini gandaan sepunya yang pertama dia. So dapat 21 lah jawapan dia kan. Okey, yang kedua 2 darabkanlah dengan 21 lagi. So kita akan dapat 42. Okey. So sebabkan dia nak 3, kita senaraikanlah 3 lah. So 3 darabkan dengan 21. So kita akan dapat 3 darab 1, 3. 3 darab 2, 6. So ini adalah 3 gandaan sepunya bagi 3 dan 7. Boleh Alright, so cuba buat sendiri untuk nombor 2. Ni pendek je kan. Sabar je lah Aziz ni. Okey.
Kita ada Balkis Balkis. Balkis apa ya? Macam lagu nasyid Balkis pula. Rakan baru kita ke Balkis ni? Bukan Maaflah, saya macam tak familiar dengan nama Balkis. Ke nama mak dia ke siapa kan? Okey, dah dapat belum soalan nombor 2 ni? Dah. Okey, apa yang sepunya yang pertama dia, saya rasa saya dah belajar ni kat sekolah saya gandaan. Ya, okey. Okey. Siapa dah belajar tu rezekilah kan. Okey. Sebab tu cikgu cepat-cepat habiskan sikit. Cikgu kalau boleh cikgu tak nak sekolah dulu. Kita dulu. Supaya bila kamu pergi sekolah tu kamu okey, saya dah belajar topik ni. Jadi kamu dah cepat lagi faham. Tapi tak apalah. Muka surat berapa? Sudah dia baru tanya muka surat berapa. Okey, faham. Baru masuk kan. Muka surat 22. Kita dah masuk gandaan nanti tengok balik video okey, sikit baru masuk gandaan. Gandaan ni macam sifir jugalah. Okey, senaraikan je lah. Okey, so dapat berapa tadi? Yang sepunya yang pertama. Tiga. Mana boleh 3? Dia nak 3 yang pertama tapi gandaan sepunya yang pertama dia mana boleh 3 kan? Sini 6 dengan 9. Berapa? 18. Okey, 18. Okey, so 1 darab dengan 18 lah. Cikgu faham yang sebutkan tadi 3, dia nak berapa? Dia nak 3 kan? Cikgu faham yang tu. Okey, kita cari gandaan sepunya yang pertama. Okey, so dapat 18. Jadi, nak cari yang kedua, samalah 2 darab dengan 18. Nak cari yang ketiga, 3 darabkan dengan 18. Okey, ni kalau kamu senaraikan 6, 12, 18, 24. 9, 18, 27. So kat sini dia sebenarnya nak suruh kita senaraikan supaya kita temu gandaan sepunya yang pertama. Okey, ni yang sama. Jadi kita tak perlulah selagi senaraikan lagi nak cari nombor seterusnya. Kita menggunakan darab sahaja. Okey. So kita dapat 18, kemudian 18, 36. 36, yang ni 54. okey, 54. Cukuplah. Kalau soalan tu minta 4, bagilah 4 kan. Darab pula. 4 darab dengan 18. Kalau dia minta 5, 5 darab dengan 18. Begitulah seterusnya. Okey? Boleh Boleh low. Low senyap je malam ni low. Boleh follow low? Boleh follow low? Boleh. Okey, thank you. Okey. Cikgu apa yang senyap-senyap ni cikgu guna semak sikit takut tak faham. Ni kembar boleh kembar? Bukan kembar lah. Muka kat sama kan. Arisa okey. Alisha okey Alisha? Okey cikgu. Alright. Amna ni sama nama dengan anak cikgu ni. Kan kalau panggil banyak kali kan jadi anak cikgu masuk pula kan. Amna boleh faham Amna? Cikgu gandaan sempurna tu macam mana cikgu? Sudahlah. Okey, yang gandaan yang sama. Okey, sebab kamu dah masuk tengah-tengah dah ni, okey? Nanti kamu tengok video balik ya. Okey. Dia basic dia gandaan sepunya yang sama tu adalah ganda lepas tu nombor yang sama. So jadi ni 6, 12, 18. 9, 18. Kan nampak 18 sama dengan 18 kan? So ni kita panggil gandaan sepunya yang sama. Okey, kejap lagi kita tengok soalan nombor 3 lah. Okey, memandangkan Najmi tanya ni kan. Okey, so dekat sini, okey Najmi tengok betul-betul lah kat sini. Gandaan ni kita nak senaraikan sifir dia. Okey, senang faham macam itulah. Okey, mula dengan nombor 4. So 4, lepas tu jadi 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Maksudnya apa? Najmi kena tambahlah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah tu maksudnya gandaan. Okey. So 9 pula. 9 tambah 9 18. 18 tambah 9 27. 27 tambah 9 36. 36 tambah 9 45. So okey, Akil dah dapat cantik Akil. Akil ni pun nama sama dengan anak cikgu. Tapi Akil ni kurus kan. Anak cikgu dia bob sikit. Okey. Yang sulung nama Amna. Yang dua nama Anaf. Nombor 3 nama Akil. So dalam kelas kita kata 1 ni ada 2 orang yang nama sama dengan anak cikgu. Amna dengan Akil. Cuma Akil mungkin dia Akil lain sikit lah kan. Okey. Amna pun situ Amna Anikah. Fatiyah.
Anak cikgu Nur Amna Solehah. Okey. Alright, so 12. Okey, so samalah 12. Okey, tambah 12 dapat 24. Tambah lagi 36, tambah lagi 48. Okey, jadi kat sini mana yang sama? 36. Inilah kita panggil gandaan sepunya. Gandaan yang sama. Ni dia. Ini kita panggil gandaan sepunya. Boleh siapa nama Najmi? Oh, Najmi. Dia boleh tu nak jawab tu. Okey, jadi sekarang ni soalan ni suruh kita buat 3 gandaan yang pertama. Okey, jadi kita ambil yang pertama kita dah jumpa iaitu gandaan dia 36. Jadi 1/36 dapat 36 lah. Okey, gandaan kedua masuk je nombor 2 sebab dia nak gandaan yang kedua. Darabkan dengan 36 juga. Okey, kita akan dapat 72. Cantik. Okey, gandaan ketiga pun samalah. Darabkan 36 dapat 108. 108. So ini nak buka mic lambat sikit sebab tu jawab lambat. Okey, tak apa. Okey, tak ada masalah, cikgu okey je. Okey. Kelas online macam itulah cabaran dia kan. Ada yang mic okey, ada yang internet slow. Tak kisah. Yang penting kamu dapat dengar suara cikgu tu yang paling penting, dengan kamu nampak apa yang cikgu tulis. Itu yang sangat paling penting. Okey. Kamu dapat jawab respon kat cikgu tu lambat pun tak apa, cikgu okey je. Okey, habislah kita punya gandaan. Ya ke? Mari kita tengok apa beza yang kita dah belajar dengan faktor. Mana tadi? Mana cikgu tulis tadi ya? Dah zoom ni hilang pula. Hilang. Ada tadi kan cikgu tulis. Ni dia. Ya Allah, duduk kat atas ni rupanya. Okey. Apa yang kita belajar dalam faktor, itu pun kita akan belajar dalam gandaan. Okey, sekarang kita dah belajar gandaan. Dah belajar dah gandaan. Okey, gandaan. Okey. Sepunya. Ada tulis gandaan, tak payah tulis gandaan sekali lagi lah kan. Sepunya dah sama. Okey, sepunya. Okey, yang sama ni dah nampak dekat faktor pun ada, dekat gandaan pun dah ada. Okey, kedua. Okey, GSTK lah. Okey, GSTK. Okey, kalau dia tanya gandaan perdana pun kita boleh bagi juga. Okey, tapi dalam buku kita ni dia terus kepada GSTK kan. Ada tak dia punya gandaan perdana? Okey, dalam kes ni dalam kes kita tak ada So maknanya dia terus tanya kepada GSTK. Okey. Kalau FTB kita guna kaedah bahagi, GSTK pun kita akan juga guna kaedah bahagi juga. Tetapi cara bahagi dia berbeza. Okey, cara bahagi dia berbeza. Okey, mari kita tengok soalan. Okey, mari kita tengok soalan. Oh, ni apa ni? Ni gandaan ke apa? Tadi ni kita buat kan? Oh, sebab nota cikgu kat atas tadi Alright. Okey, sini. Okey, soalan ni kata tentukan gandaan sepunya terkecil bagi setiap nombor berikut. Okey. GSTK. Okey. Low kan? Low belajar dalam bahasa Inggeris kan? Lowest common multiple. Okey. Okey. So LCM lah kalau dalam bahasa short form Inggeris dia LCM lah. Okey. So method dia sama sahaja. Kalau FTB pun ada 3 method. GSTK pun ada 3 method. Jadi cikgu galakkan sama ada method 1, kaedah senarai, atau pakai method yang kedua iaitu kaedah pembahagian berulang. Okey. Yang kaedah ketiga ni faktor perdana. Dia sebab melibatkan nombor perdana kan. Kita tak apa nak ingat nombor perdana ni. Jadi kaedah ketiga ni kalau boleh tak payah gunakan dulu. Kecuali kamu ada kalkulator yang baru tu. Sebab kalkulator yang baru tu kamu boleh faktorkan terus dapat nombor perdana. Okey. Tetapi tak apa kan. Majoriti masih lagi kalkulator yang lama. Tak apa, kalkulator ni boleh pakai. Jadi kita kalau boleh pakai kaedah 1 atau kaedah 2. Okey. Supaya lebih mudah. Okay. Jika kita bandingkan kaedah 1 dan kaedah 2, kaedah 2 lagi senang seandainya nombor tu besar. Kan? Kalau nombor 1 ni kalau sifar dia kecil bolehlah. Macam ni kan 6 dan 9. Bolehlah kamu senaraikan kan. 6, 12, 18, ni 9, 18. Tu maksud dia. Gandaan yang sama yang pertama. Tu maksud dia. Okey, gandaan sepunya terkecil ni maksudnya gandaan yang sama yang pertama. Yang kita jumpa pertama yang sama itulah GSTK. Okey, ni sebab sifar kecil senanglah. Okey. Cumanya kalau kita guna kaedah bahagi,
kita kena bahagi sampai habis. Okey, cikgu tunjukkan 6, 9 ni bagi kamu nampak sebab tak semua orang yang dah masuk topik ni kan, ada yang belum lagi. So 6 dan 9 kalau FSTB, okey. Kalau FSTB, ni kalau faktor sepunya terbesar. Kalau kita guna kaedah pembahagian berulang, kita bahagi ni 3, okey ni sebab CV 3 boleh kan, ni dapat 2, ni dapat 3. So FSTB dia adalah nombor 3 lah. Tetapi kalau GSTK, okey, GSTK. Okey, 6, 9. Kita bahagi sampai baki tinggal 1. Okey, kat sini kita boleh bahagi dengan 3. So bahagi 3 dulu. Macam sama je macam tadi. 2 dan 3 kan. Kalau FTB dah berhenti dah dapat dah jawapan. GSTK belum. Okey, cikgu 2 dengan 3 mana boleh bahagi? Tak ada sifar yang sama. Kita bahagi satu-satu. Katakanlah cikgu bahagi dengan 2 dulu. Okey, tak kisahlah ikut kamu. Nak bahagi dengan 2 dulu, nak 3 dulu pun boleh. Bahagi dengan 2. Okey, so 2 bahagi 2 dapat 1. So 3 ni tak terbahagi, salin dulu. Kemudian bahagi pula 3 tu. Bahagi dengan 3. So ini biar 1. Sini pun dah jadi 1. Barulah kita dapat GSTK dia. So GSTK dia apa? Macam biasa saja. Ambil tepi ni, nombor-nombor ni kita darabkan. Macam kita cari FSTB. So 3 darab 2 darab 3. So 3 darab 2, 6 darab 3, 18. So GSTK untuk 6 dan 9 adalah 18. FTB untuk 6 dan 9 adalah 3. Kan lain tu. Okey. Sebab apa? Dia beza pada cara dia bahagi. FSTB sama dengan 3. Nampak Itu je beza dia. Pastikan kamu fahami betul-betul perbezaan di antara kedua ini. Okey. Cikgu ulang lagi sekali. GSTK kita bahagi sampai tinggal 1. Okey. FTB kita hanya boleh bahagi sampai dia boleh bahagi ke 2 nombor atau ke 3 nombor. Kalau tak boleh bahagi dah, tak berhenti dekat tu. So jawapan dia kita ambil yang kat luar ni saja. Okey, boleh Okey, kalau boleh, mari kita pergi kepada contoh soalan. Okey, dia kata kat kita, carikan GSTK untuk 3 dan 7. GSTK untuk 3 dan 7. 3 dan 7. Okey, so kita boleh guna kedua-dua kaedah lah. Okey, kaedah 1, kaedah 2. Sebab nombor ni kecil, 3 dengan 7 senang nak cari. Jadi cikgu boleh tunjukkan kedua-duanya. Okey, cuba kamu buat dulu kaedah pembahagian berulang. Kamu dapat berapa sebenarnya? Okey, dapat berapa? 31. 21. Okey, kalau kita tengok sini 3 dengan 7 tak boleh bahagi kan? So kita bahagi, saya suka cakap banyak sebab saya ada 10 mulut kat belakang. Sabar je lah. Okey. So 3. Okey, so dapat sini 1. So ni 7. So 7 pula kena bahagi lagi. So dapat 1. So makna 3 darab 7, betul lah. Okey, 3 darab 7 sama dengan 21. So GSTK bagi 3 dan 7 adalah 21 lah. Okey, bagi 3 dan 7 adalah 21. Okey, kalau kamu nak senaraikan pun boleh sebab ni sifar dia kecil. Okey, so 3, 6, 9, 12, 15. Kalau sini 7, 14. So tak sama lagi kan? So kena panjang lagi. Okey, 18, 21. 7, 14, 21. Nampak tak? Kita jumpa gandaan. Yang pertama untuk 3 dan juga 7 ini adalah 21. So, GSTK gandaan sepunya terkecil. Okey, gandaan sepunya yang pertama dia adalah 21. Okey, clear clear? Boleh faham GSTK ni? Nampak malam ni macam senang belajar kan? Okey, GSTK ni akan jadi mudah kalau FSTB kamu dah terror. Kamu dah faham STB, GSTK jadi sangat mudah. Okey, sebab dia melibatkan teknik yang sama sahaja. Okey, 14 dan 21. Okey, kita guna kaedah 2 lah. Kan cara 1 kan nampak cikgu buatkan panjang. Kan? Jadi kita terus pakai kaedah 2, senang. Okey, so 14 dan juga 21. Okey, 14 dengan 21 ni boleh dibahagikan tak?
97. Boleh kan? So kena bahagi dululah. Okey, kena bahagi dulu. So katanya boleh dibagi 7. So bagi 7. So 14 bagi 7 dapat 2. 21 bagi 7 dapat 3. Okey, 2 dan 3 tak boleh dibahagikan sekali. So kita bahagi satu-satu. Okey, ambil lah 2 dulu pun tak apa, 3 pun tak apa. So katalah cikgu ambil 2 yang depan dulu. So baki dia 1, sini 3, tak usik lagi sebab tak boleh dibahagi. Bahagi pula dengan 3. Okey, so sini dapat 1, 3 bagi 3 dapat 1. So darablah ni, darab yang ini, darablah yang ini. So 7 darab dengan 2 darab dengan 3 dapat berapa? 42. 42. So itulah gandaan yang sama yang pertama. Berapa banyak kali kan? Untuk 14 dan juga 21. Clear Clear Cikgu rasa topik ni Clear. malam ni macam topik dia senang kan? Senang. Cikgu. Apa dia? Macam mana nak ping yang cikgu punya ni dalam telefon? Oh, hang pakai telefon lah. Okey. Dan nak Cari gambar cikgu, lepas tu double click. lama. Oi, sahabat kita. Kenapa Haziq boleh tolong jawab? Sebab Haziq pun guna handphone tu. Saya pun baru pakai. Wah, baru pakai dapat handphone baru lah tu. So kau klik kat situ 2 kali, double klik. Kau pergi dekat handphone tu kan. Macam mana tadi Haziq? Haziq kata macam mana Haziq? Cari gambar cikgu, select kanan. Select ke kanan. Select dulu, flash. Double tap gambar cikgu. Klik 2 kali, tekan 2 kali. Dia kalau orang Kedah kata tekan 2 kali kat telefon tu, tak. Kat skrin tu tekan 2 kali. Ya. Kalau kamu tak pin cikgu, nanti orang lain cakap, time Haziq cakap, dia keluar kat muka Haziq. Macam tu. Sebab Tak tu kena pin. naik. Tak naik pun. Boleh. Ni pergi kat handphone. Kan, ni slide dulu. Handphone kita kan boleh slide. Mana dah? Kena nampak Aziz, cikgu boleh tunjuk ni. Kena tunjuk macam ni. Kan slide dulu. Kan kalau hang slide ni kan dapat muka kawan-kawan orang lain. Nampak. Cari muka cikgu. So bila hang cari muka cikgu, contohlah sebab ni cikgu dah pin. Tu muka cikgu ni kan. Kalau hang belum pin, dia ni dapat cikgu tak pin, dapat. Bila orang lain cakap nampak dia keluar. So pergi kat sini dah dapat muka cikgu, tekan 2 kali. Ketuk kat skrin hang tu 2 kali. Dah. Dia tekan lepas tu dia besarkan gambar cikgu. Jadi tu dah pin dah tu. Duduk diam lah. Jadi kalau kawan lain panggil apa? Cakap. Cakap pun dia tak bergerak lah. Tu point dia. Double tap. Kalau double tap, tap. Okey. Alright, Okay. clear. Alhamdulillah. Ini mantra bawah lagi tau. Itu siapa pula ajak pergi makan ke apa? Okey. Alright, so nombor 3 ni boleh buat sendiri. Senang je nombor 3. Cikgu nak pergi kepada ni buat sendirilah Okey, cikgu nak pergi kepada yang 3 digit. Okey, yang 3 digit kah, yang 8 digit kah, semua konsepnya sama. Tapi sekarang biasanya soalan bagi sampai 3 digit lah. Okey. Kalau dia rajin nak bagi sampai banyak-banyak, jenuh nak cari. Okey, so kita buat juga kaedah pembahagian berulang. Kita nak tahu 2, 4 dan 5 ni dekat mana mereka bertemu. Nombor pertama yang mereka bertemu. So kalau kamu nak buat senarai ni pun boleh kan, sebab dia sifir kecil. 2, 4, ni dah jumpa dah 4 tapi dengan 5 tak jumpa kan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Okey, cikgu nampak kat sini 20 lah. Okey, sebab kalau kita dah main sifir kita dah tahu dah 4, 8, 12, 16, 20. Nampak sama kan? 5, 10, 15, 20. So JSTK dia adalah 20. Senang lah. Sebab ini yang pertama yang sama. Okey, tapi kalau kita tak mahir sifir, sebab ni soalan 4, 2, 4, 5 senang lah. Sifir tu dah dalam otak kita kan. Kalau macam ni 6, 15, 18. Masak kita nak buat kalau guna senarai kan. Jadi kita guna cara 2. So, betul tak jawapan kita tu 20, kita buat pembahagian berulang. Nak semak. Okey, ni kaedah 2 lah. Betul tak jawapan saya ni kan. Okey, kita semak. So, ni boleh dibahagikan dengan 2 lah. So, 2 dapat 1, sini dapat 2, sini dapat 5. So, dekat sini 1, 2, 5 tak boleh. So, bahagikan dengan 2 dulu. Sebab 1 tu dah selesai. Ni 1, sini 5. So, bahagi juga dengan 5. 1, 1, 1. So, ambil 2 darab 2 darab 5. So, 2 darab dengan 2 darab dengan 5. 2 darab 2, 4, 4 darab 5, 20. Betul lah 20. So, JSTK kita adalah 20. So, GSTK 20 lah.
Okey. Alright, boleh Okey, kalau dah boleh, okey. Kita sebelum kita buat quiz, okey. Hari ni cikgu rasa cikgu sempat masuk topik baru sikitlah okey. Tapi tak banyak sangatlah, kita relax dulu. Okey. So cuba kamu buat dulu 6 soalan nombor 5 ni. 6, 15 dengan 18. So apakah GSTK dia? Okey, buat dulu. Lepas tu bagi tahu cikgu. Kembar okey kembar? Nurina Syahirah dengan Nurina Delia Okey, dan ada yang tanya rehat dah. Okey, kejap kita berhenti rehat. Cikgu rasa 9.20 okey kot kita berhenti. Okey. Baru je dah makan. Oh, baru sudah makan untunglah sudah makan. Kami ni tengah lapar ni. Tak adalah. Okey, cikgu pun dah rembat McD tadi kan. Orang belanja McD makan je lah. Okey. Alright, so apakah kita punya GSTK untuk 6, 15 dan 18? Ya. Okey, tak apa, kira dulu. Sekejap, saya tak mahu isi. 60. Berapa? 60? Oh, Haziq. 108. Oh, 108 katanya. Okey, so awak guna kaedah berulang lah Okey 90. Meh saya fikir. Okey, kat sini ada beberapa jawapan lah. 108, 108, 90. Jadi jawapan tak sama ni macam mana kan? Kita check. Okay, 6, 15, 18. Ada tak sifir yang sama untuk ketiga-tiga nombor ini? Ketiga. Okey, ada sifir 3. So bagikan 3 dulu. 3. So 6 bagi 3 dapat 2, 15 bagi 3 dapat 5. 18 bahagi 3 dapat 6. Okey, 2, 5, 6. Ada tak sifir yang sama? 2. Sifir 2 boleh. So bahagikan 2. Cikgu, Ya, saya. kenapa saya dengar macam bunyi mesin gunting rambut? Mesin gunting rambut. Jadi siapa yang tengah pasang mesin gunting rambut? Kipas ke apa? Itu maknanya cuba kita mute dulu, kita tengok siapa ni dah mute dah. Ada bunyi ke? Tak ada dah kan? Cikgu pun dengar sebenarnya mesin, tak tahulah mesin rambut ke apa. Otak saya meletup sebab fikir lain kali kau nak pergi pekan tu kan, demo nak pergi bandar tu, demo bawa ni. Ni jangan tinggal. Ni jangan tinggal, bawa sekali. Demo boleh tekan. Demo tinggal. Jadi otak demo kena berasap sikit lah kan. Tapi okey lah. Okay. Alright. So dah tak ada bunyi kan? Cikgu rasa mungkin ada salah seorang pada kita lah yang dia buka mic, lepas tu dekat dia punya belakang ada macam mesin-mesin kan. Dekat bilik cikgu tak ada bunyi mesin-mesin. Tu ada bunyi lagi. Cikgu rasa Aina lah. Kejap cikgu cuba mute dia kejap. Betul lah Aina. Dekat rumah kamu tengah ni apa? Tengah renovation ke? Tak ada lah. Dah makan. Dok, Makan bunyi gitu. Amboi Lokman sejak abah orang. Bukan, maksud cikgu makan tu tak masalah. Tak, dia ada bunyi macam krek. Macam mesin rambut. Takkan Aina gunting rambut pula kan? Okay, tak apa. Okay. Alright. So kita boleh bahagikan dengan 2 lah. So kita bahagikan 2 sini. Okay. So bahagikan dengan 2. So sini 1. Sini tak boleh bahagi. 5, 3. So kena bahagikan berapa pula ni? 5. Bagi 5 lah kan. Ni 1, ini pun 1, ini 3 sebab tak boleh diusik dia. Tu kelebihan GSTK. So sini 3, 1, dah 1 nampak. Semua dah jadi 1. Akil kata 90. Okey. Adakah 90 jawapan dia kan? Kita semak lah. Tak tahu betul tak betul, ambil je lah. Semua nombor-nombor ni yang bahagi ni. Okey. Darabkan dia. So 3 darab 2 darab 5 darab 3. So dapat berapa situ? 60. 90 kan? 3 darab 2 6 darab 5 30 darab 3 betul 90. Maka yang bagi jawapan kat cikgu 90 yang benar. Tahniah. Dah tak bunyi. Alamak, bateri habis ke? Baru nak tepuk, hilang dah bunyikan tepukannya.
USB depan. Itu dia. Okay. So 90 lah. Alright. 90. Okay, boleh ikut? Boleh? Okey, Boleh. alhamdulillah. Okey, jadi kita berehat sekarang 9.21. So kita masuk balik 9.31. Okey, terima kasih Nurina Adelia. Okey. Cikgu tertekan mute pula tadi. Okey. So semua dah masuk? Semua dah ada? Alhamdulillah. Okey, so kita sambung kembali. Kita sambung kembali. Sebelum kita masuk bab baru, cikgu mungkin pengenalan sikitlah bab baru hari ini, tapi kita buat sedikit pengukuhan terlebih dahululah. Okey, kepada topik kita ni. Okey. So samalah kalau dia 3 nombor pun sama juga, kita bahagi macam biasa juga. Okey, sehingga kita dapat 1. Okey. So mari kita tengok kepada aplikasi dalam soalan berayat. Okey. So kita tengok dekat sini. Pensel dijual 10 batang per pack. Satu bungkus ada 10 batang pensel. Okey, dan pemadam dijual 12 ketul. 12 ketul dia panggil ada macam kuih pula ketul-ketul kan. Pensel, lepas tu ni pemadam. Okey. Jadi Ardi ingin membeli bilangan yang sama bagi pemadam pensel dan pemadam. Okey. Okey. So dia nak beli pensel dengan pemadam ni bilangan dia sama. Kata dia nak beli 10 pemadam, pensel pun kena beli 10. Tapi kedai ni dia tak jual loose, dia jual per pack. So kalau Adi beli 10 batang pensel, dia beli 1 pack. Dia beli pemadam pun 1 pack. Dah tak samalah kan. Satu dapat 10, satu dapat 12. Dia tak nak. Dia nak bilangan pen dengan pemadam tu sama. Tu masalah kita sekarang. Okey, berapakah bilangan pack yang paling kurang bagi setiap jenis alat tulis yang perlu dibeli oleh Ardi? Okey. So kat sini kita tengok bilangan pack yang paling kurang. Okey. Maksudnya berapa bungkus yang paling kurang dia kena beli. Okey. So dan nama pun paling kurang. So paling sedikit maknanya paling minimum. Kalau paling minimum dia adalah GSTK lah. Okey. So kita boleh gunakan kaedah senarai sebab ni 10 dengan 12 senang. So pensel. Okey, ni pensel. 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 Lepas tu kita ada pemadam. Ini kalau kamu nak guna secara senarai. Pemadam. Okey. So kita ada pensel 1 bungkus 10. Maknanya kita akan buat gandaan dia 10-10 lah. Sebungkus 10, 20, 30, 40. Kan. Tapi sampai berapa kan? Nak tengok, nak bagi bilangan dia sama tu. Okey. Anda rasa saya ada masa sakit kepala? Itulah siapa suruh kau tak bawa kalkulator kau. Okey, so 12. Okey, so 12. Okey, 12. 12 tambah 12, 24. Okey, masih lagi belum sama. Tambah lagi 12, 36 pun masih lagi belum sama. 36, 48. Tak sama kan? Mana atas ke tambah lagi lah. Okey, atas. Oh, dah dapat 60 Okey, so 50. Sini 60. Okey, so atas kena 60 lah. Sama kan? Bermakna bilangan yang nak bagi sama, bilangan pensel dan juga pemadam yang sama. Okey, sekejap ni cikgu rasa Aina ni bunyi krek-krek-krek. Sekejap cikgu. Cikgu bunyi balik lah. Itulah cikgu cuba. Cikgu rasa Aina lah Aina. Cikgu rasa betul lah Aina lah. Bila cikgu mute dia dah hilang dah. Cuba Aina check balik. Biasanya Aina dia memang tak mute pun. Tapi hari ni dia bunyi tu ada macam cayak-cayak, macam sama ada kamu duduk dekat dengan sama ada TV lah, TV ke ataupun ada radio ke kan, dia macam ada connection sikit. Dia kayak macam tu. Okey. Cuba check lah Alright. So jadi kita jadi berapa bungkus pemadam dengan pensel kena beli? Dia nak 60 sama. Sekarang bilangan dah sama. So pensel berapa? Pensel berapa bungkus pensel? Sebab dia jual dalam bungkus ni kan. So pemadam berapa?
Berapa bungkus? Pemadam. Pemadam. Berapa bungkus? Berapa pack? Sebab dia jual dalam pack ni kan. Ataupun per pack kan. So berapa pack? So kat sini dia pakai pack, kita pakai pack jugalah. Okay. Bungkus lah, sama je lah. Okay. So pensel berapa pack yang kita kena beli? Pemadam berapa pack yang kita kena beli? Supaya jumlah dia dapat 60 lah. Okey, so kita kira je lah. Okey, kita kira sahaja yang kita dah dapat ni, iaitu ni sebungkus kan. Okey, so ni kita kira sebungkus, 2 bungkus, 3 bungkus, 4 bungkus, 5 bungkus, 6 bungkus. Maksudnya pensel kita perlukan 6 pack dia. Okey, 6 bungkus kita akan dapat 60 batang pensel. Okey, pemadam, pemadam. Oh, dia salah buka mic tu yang bising, dia kata okey, 2 4 36 48 60. So berapa kali ni? 5 pack. So kita kena beli pensel 6 pack, pemadam 5 pack. Okey. So senanglah sebab soalan kata nak dalam bilangan pack dia kan. So kita bagi terus dalam pack dia. Okey, tengok pada soalan lah. Okey, soalan ni cikgu suka lebih mudah faham kaedah senarai. Okey, kita terus dapat jawapan. Okey. Petunjuk saya ada kat mana? Petunjuk apa? Okey okey. Oh, ni lah kat telinga lah. Okey, cikgu kan pakai ni. Okey. So kita boleh dengar lah suara siapa-siapa dalam ni kan. Okey, dia sensitif sikit mic cikgu ni dengan tempat telinga ni, dia sensitif sikit. Okey, so 6 pack dengan 5 pack so kena clear okey, minimum lah. Okey. Ada soalan nak ditanya kat sini? Ada. Tak ada, cantik. Okey, satu. Oh, ada 2 soalan lagi. Bolehlah kita pergi soalan banyak ni kan, bagi kita praktiskan sikit kita punya tu. Okey, Jamil mencuci pakaian 6 hari. Setiap 6 hari sekali. Oh, maknanya setiap hari dia dah susun baju dia lah ni. Khalid pula basuh setiap 9 hari. Oh, maknanya selepas seminggu lebih baru dia basuh baju. Macam itulah kan. Jika Jamil dan Khalid mencuci pakaian mereka pada hari ini. Okey. Berapa harikah dari sekarang mereka akan mencuci pakaian pada hari yang sama sekali lagi? So macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Ada 2 orang kat sini. Kan? Seorang tu rajin sikit kan. 6 hari sekali dia basuh baju. Seorang ni bukan malas, dia baju banyak. Dia buat 9 hari siap-siap. Maknanya baju dia tu lepas 9 hari dah habis lah, dia basuh lah kan. Macam tu. Jadi Jamil dengan ni, okay, ni Jamil. Macam cerita Piramli pula nama Jamil ni kan. Kita ada Jamil. Kita ada Khalid. Okay. So, kalau kita masuk Jamil, dia setiap 6 hari. Maknanya gandaan dia, gandaan 6 lah. 6, lepas tu 12, lepas tu 18, lepas tu 24. Sebab dia gandaan 6, 6, 6, 6. Okay. Manakala Khalid, dia setiap 9 hari. Okay. Every 9 days. So kita mulakan dengan 9. Okay. Lepas tu 18. Lepas tu 27. Nampak tak dekat situ kita dah jumpa dah. Dia akan jumpa bila? Dia akan jumpa pada 18 hari kemudian. Okey. Kalau dia basuh baju hari ni, Jamil basuh 3 kali. Yang kali ketiga tu dia akan jumpa Khalid dekat bilik tempat basuh tu. Contohlah contoh. Okey. Manakala Khalid ni basuhan pertama tak jumpa, basuhan kedua dia jumpa Jamil. Jamil basuhan pertama, basuhan kedua dia pergi tu tak ada Khalid kat situ. Kali ketiga baru dia jumpa dengan Jamil jumpa dengan Khalid. Okey. So
Inilah kita panggil GSTK lah. Okey. Kalau kamu nak bahagi pun boleh. Okey, cikgu kalau nombor kecil-kecil ni cikgu suka senaraikan. Kalau kamu nak bahagi je lah. Okey, 6 dengan 9. Sebab dia kata kat sini pakaian pada hari yang sama sekali lagi. Maknanya pertemuan mereka yang pertama. Okey, ataupun kalau kira ni yang pertama, kira kali yang kedua lah dia jumpa bila. Itu maksud dia. So kalau kita guna GSTK pun sama. Guna kaedah pembahagian berulang pun sama. 2, sini 3. So sini boleh letak 2, 1. Sini 3, sini 3. Maka sini 1, ni 1. So samalah 3, darab 2, darab 3. So 3, darab 2, darab 3. So 3 darab 2, 6. 6 darab 3, 18. So GSTK dia adalah 18. Itulah kegunaan GSTK dan juga FSTB dalam soalan-soalan macam ni. Kan? Selesai Alright, so kita tengok satu soalan lagi. Oh, ni ada kebat kan. Okey. Suka sangat kalau soalan susah nak tulis kebat. Tak payah tulis pun tak apalah kan. Cikgu suka apa? Kalau bila tulis ni kan murid akan nampak susah soalan ni kan. Okey, kalau dalam buku cikgu memang tak tulis kebat ke apa, cikgu tak tulis. Tulis soalan berayat je. Okey. 2 buah lampu neon dihidupkan. Baca je susah dah. Baca ni susah dah. Okey. Sekarang kita dah buang perkataan kebat tu kan. So dah hilang sikit. Sekarang ni mungkin pelajar dah tak takut sangat pun dengan kebat kan. Dulu masa awal-awal dulu kalau sebut kebat, aduh, semua kata susah kan. Okey. Sekarang mungkin dah biasa kan. Okey, 2 buah lampu. Ada 2 buah lampu dihidupkan. Jadi buatlah sini lampu 1 kan, lampu 2. Ni boleh guna kaedah senarai juga ni. Okey, tapi tengok pada soalan dulu lah. Kalau panjang sangat kita bahagi berulang lah kan. Okey. Okey, dipasang pada waktu yang sama. Okey, ada 2 jenis lampu lah dipasang pada waktu yang sama. Katakanlah lampu bulat satu, lampu raya satu. Tu 2 lampu yang berbeza lah. Okey. Sebuah mengelip 4 saat. Oh, ni kalau mengelip-mengelip ni lampu raya. Jadi lampu raya 1, lampu raya 2. Ada jenis 2 lampu raya. Sebab klip-klip, kalau lampu biasa, lampu rumah klip-klip setiap saat, sakit mata nak mengajar. Kalau lampu bilik cikgu ni setiap saat dia klip-klip. Seram ni kan. Klip-klip tau ada gambar kat belakang. Sudah. Tak mengajar dah cikgu. Ni lampu raya lah kalau klip-klip ni kan. Biasa nak dekat-dekat raya ni kan. Puasa pun belum, dah sibuk cari baju raya dah ni. Okey. So lampu 1, lampu 2, lampu klip-klip ni lampu raya lah. Okey. Sebuah mengelip setiap 4 saat. So lampu 1 katakanlah setiap 4 saat. Lampu kedua setiap 6 saat. Setiap sekali dia 4 saat dia menyala klip. Yang ini pula 6 saat sekali dia berklip. Okey. Macam baca ayat kursi kalau lampu raya. Okey. Apa nak kata tadi dah lupa dah. Apa nama ni? Allahumma salli ala Muhammad. Tempo. Dah lupa lah, dah tergelak-gelak baca ayat kursi Tempo lampu. tu. Tempo 466. Ya, cikgu nak kaitkan dengan apa tadi, cikgu dah lupa. Nantilah kalau cikgu ingat balik cikgu sebut. Okey. Kalau yang ni kan dia 6 kan, dia klip. So maknanya setiap 4 saat. So 4, lepas tu 8, lepas tu 12, lepas tu 12, 16, 20 kan. Begitulah seterusnya, tapi kita tak tahu sampai nombor berapa. Sekarang kita baca soalan dulu lah. 24. Okey, kemudian 6 ni, 6 dalam tempoh 60 saat. Okey, dia suruh kita jadi statistik ke apa ni? Berapa kalikah kedua-dua lampu itu akan mengelip serentak? 24. Kalau kita tengok sini dia akan mengelip serentak dalam masa 60 saat. So kalau kita senaraikan, mengelip serentak ni maksudnya sama-sama klip mata. Kan sama-sama chip. Dengan lampu raya kan nak banding. So kita kena tengoklah. Dia berklip yang sama. Kalau 6 dengan 4 tak sama kan? Jadi 6 12. Nampak? Dah jumpa dah sekali. Ting. Tapi dia bukan tanya pada GSTK kat soalan ni. Dia tanya berapa kali klip tu sama dalam masa 60 saat. Jadi kita senaraikan sampai 60 lah. Okey. 20, 24 saat, 28. Ni cikgu buat cara panjang 32, 36, 210. 36 lepas tu 40 saat, 44, 48, 52.
Berapa panjang dah? 52, 54, 56. Okey, kejap ini cikgu tunjuk cara panjang lah kan. Nak bagi nampak lebih faham. Okey, 54, 60. Sampai 60 ni. Okey, nak tengok berapa kali dia berkelip bersama. Masa sama-sama kelip. So 6, 12, 18, 20. 4. Ni ada sama? Tanda dulu. Ting 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 ting. Oh, maknanya kat sini nampaknya macam gandaan sifir 12 kan? Okey, 24. Lepas tu sini 30. 30. 36. Oh, jumpa lagi. Ya Allah, dah ni sifir 12. Okey, 4 dengan 6 jumpa kat sifir 12 kan? Okey, 36. Lepas tu 42 tak ada. 48. Ni jumpa lagi 48. Berapa kali dah tu berkelip? Sama. Dah 4 kali dah kan? 4 kali. Okey, 56. 48. Mana boleh 56? 22. 52 dulu. Okey, 52. So mana sama lagi ni? Kan 52 sama kan? 4. Okey. 54 tak boleh 54 kan? Okey. 54. 54 macam mana dapat 54? Aku Oh. Okey, bukan tambah 4. Sorry. Betul lah 54 ni salah. Okey. Sekejap 54. Okey, 54. Salah. Terima kasih. Okey. Aina. Okey. So ni atas ni bukan 52 lah. Alamak, terpadam pula sekali yang kebat-kebat tu kan. Okey, kejap. Okey, ni bukan. So ini adalah 52. So 54 yang sama. Okey. Kemudian lepas 60. tu 60. Okey, 60 pun sama. So berapa kali dia berkelip bersama ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. So dia akan berkelip sebanyak 6 kali mengelip serentak. Okey. So kalau kamu nak nak kira pun boleh lah. Okey, nak kira pun boleh. Okey, nak kira pun boleh. Macam mana kalau guna JSTK? Sama je lah. Kamu ambil 4 dengan 6 tu bahagi. Ya. Yang lampu 1 selepas 48, selepas 52, 56 cikgu. 50. Lah. CP4. Sekejap 48, 12, 16. Okey, thank you loh. 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56. Okey, so maknanya bukan 6 kali lah kan? Kejap tersalah pula banner sifir ni. Inilah kelemahan senaraikan sifir kan. Kalau kita tersalah senarai, maka salahlah kita punya tu. Okey, kejap 56. 54. Okey, cikgu semak balik. Sifir 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 36. Okey, betul. 48, 54, 60. Okey, so makna kat sini kita dapat berapa kali tu? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali sajalah. Bukan 6 kali klip. Okey. So 54 ni tak boleh tadi. Okey, sorry terima kasih. Nampaknya betul lah tu kan. Okey, 48, 54 tadi. So dia akan berkelip sebanyak 5 kali saja. So bukan 6 kali lah. Dia hanya 5 kali saja. So 5 times only. Okey. Baik. Kalau kita nak semak, okey, cikgu ni panjang cikgu. Kita senarai pun dah salah kan. Okey. Tak apa, kita gunalah JSTK. Okey, macam mana nak guna JSTK? So kita ada tadi 4 dengan 6. So kita pun bahagi macam biasalah. Kalau kita guna nak guna kaedah pembahagian ni kan. So bahagikan dengan 2. Sebab ni 4 dengan 6 boleh bahagi dengan 2. Dapat 2, dapat 3. So bahagi lagi lah. Sini kita dapat Allahumma sholli 2 juga. Okey, so sini 1, sini tinggal 3. So ni pun divide by 3. Okey, so sini 1, ni 1. Okey, so kita dapat 2 darab dengan 2 darab dengan 3. So dapat berapa sini? Dapat 12. Okey, bermaksudnya apa kat sini? Gandaan sepunya yang pertama dia adalah 12. Maknanya JSTK
untuk 4 saat dan 6 saat ni adalah 12. Itu yang pertama dia. Okay, tapi soalan ni bukan tanya JSTK. Soalan ni tanya berapa kali dia klip dalam masa 1 minit. Jadi kita lompatkanlah 12, lepas tu 24, okey, lepas tu 36, kemudian 48, 60. So nampak dia akan berkelip pada nombor ni lah. Pada 12 saat, pada 24 saat, pada 36 saat, pada 48 saat dan pada 60 saat. So berapa kali dia klip kat situ? 5 kali. Dia akan klip sama. Nampak jawapan kita akan jadi sama juga. Okey. Untuk guna kaedah JSTK ke, kaedah senarai ke, boleh. Dua-dua jawapan yang sama. Okey. Boleh faham? Okey, terima kasih tadi yang betulkan sifir tadi. Boleh. Okey, kalau boleh faham, kita buat kuis lah, apa lagi? Okey, kita buat. Okay. Aku betul separuh salah. Separuh betul, separuh salah Kita tengok soalan mana yang banyak salah. Oh, nombor perdana. Ya Allah, nombor perdana tak ingat. Saja derat sikit kan. Okey, yang ni gandaan tadi dah belajar. Okey, ini gandaan sepunya JSTK 1230. 1230. Boleh salah 1230. Okey. Okey. Okey, siapa yang dah habis boleh masuk balik ke dalam kita punya quizzes lah ke dalam kita dalam kita punya quizzes tu, Allah Samad. Dalam kita punya tolong add nombor telefon. Boleh. Okey, cikgu. Sebab saya tak ada calculator, yang saya tak tahu saya main tembak. Tak apalah Aziz. Kira internet awak kat bandar tu clear lah boleh Ya. boleh Arisa, nanti cikgu add kan. Boleh tak add nombor tu? Boleh tak add nombor tu? Tu nombor telefon saya. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Okey, nanti cikgu add kan jap.
Okey. So ada beberapa rakan kita yang menghadapi masalah internet. Okey. Tak apalah kan. Kita nak buat macam mana kan. Okey. So siapa yang ada masalah internet nanti cikgu bagi link sekali lagi, nanti link ni dekat dalam grup WhatsApp kita. Okey, kamu boleh jawab dalam masa seminggu lah. Bila kamu free, kamu jawab balik. Okey. Bagi yang tak berjaya jawab lah, yang dah berjaya jawab, tak payah jawab lah kan. Okey. Alright, so cikgu rasa ni lah macam Amna, Sorfina ni kan, Najmi, Arisa ni semua 4 orang ni kan masalah internet ni. Nanti lepas kelas cikgu bagi link baru. Okey, kamu boleh masuk semula. Cikgu link tu biasanya 1 minggu lah. So dalam masa satu minggu tu kamu boleh ni lah, boleh cuba menjawab soalan berkenaan dengan kita punya ni. Okey. So cikgu tutup game ini, quiz ini. Okey, so kita lihat. Okey. Kita lihat top 3 kita. Oh, kali ni apa? Top 3 kita diungguli oleh perempuan semua. Mana jejaka-jejaka ni? Aduh, jejaka-jejaka hilang. Okey, so kita tepuk-tepukkan. Okey. So Luqman semua nanti boleh jawab kemudian lah kan. Luqman pun tak ada kan. Jejaka harapan tak ada malam ni kan. Jejaka harapan hilang malam ni. Aduh. Okey. So kita tengok dulu. 100, 90, Echa 100. So Echa ni siapa lah? Tu Isha. Oh, Isha. Oh, ya. Alisha Alisha ke Arisa? Arisa lah kan ni. Isha ni Alisha lah kan? Bukan. Oh, habis yang mana satu ni? Rina Ademian. Oh, kembar tu lah, kembar. Okey, boleh. Okey, nanti lama-lama cikgu ingat lah. Okey, Lo, okey. Siok Lo salah apa ni? Oh, antara nombor perdana. Okey, dah lupa lah tu. Nombor perdana. 49 bukan nombor perdana Okey, 49 boleh 7.7. Okey, ni apa ni? Gandaan sepunya terkecil 9, 12 dan 36. 9, 12 dan 24. Tak boleh lah kan? Tak mungkin lah 26. Okey. Tak mungkin lah 36. Apa? Khaira Syafira. Okey, cikgu tengok soalan atas dulu. Zuhdi, GSTK terkecil bagi 12 dan 30. Tak mungkin 6. Okey, sebab dia mula daripada 12. Okey. Antara berikut yang manakah benar? Okey, yang ni kena bahagilah bahagi. Okey, soalan yang kamu salah ni soalan yang simple lah. Okey, yang ni okey. Ramai yang salah dekat GSTK ni kan. Okey, ni Aiman, siapa ni? Akil, Aini, okey. GSTK bagi 12 dan 30. Okey, kita musyarat sikit. Okey. GSTK bagi cikgu tengok soalan yang mula salah. Okey, yang ni saja cikgu letak. Okey, nombor perdana ni kan. Okey, nombor perdana adalah nombor yang tak ada dalam sifir lah. Okey, 49 ada dalam sifir. Iaitu 7.7 kan 49. Okey, dan dia juga bukan nombor genap. Jadi jawapan dia sepatutnya 89 lah. Okey, ini tak ada masalah. Okey, yang ni satu orang je yang salah kat sini. Okey, ni sepatutnya 15 bagi 3 dapat 3 lah kan. Okey. 15 bahagi dengan 3 dapat 5 lah. Okey, so jawapan dia sepatutnya 5. Ini tak ada masalah. Ni. Okey, yang ini kan GSTK. Maka kita bahagikan kaedah pembahagian berulang lah. Okey, ni cikgu bagi masa ni dalam 2 minit kalau tak salah cikgu yang ni. Okey, kamu sempat lagi kalau bahagi pun. Okey. Okey, mungkin nak laju tu kan. Nak laju dia terkira salah. Okey. Alright, so kalau kita bahagikan ini 12 dengan 30, kita boleh guna sifir. Sifir, katalah cikgu pakai sifir 2 kan. Boleh bahagi dengan 2. Okey. So sini 6, sini 15. So boleh bahagi lagi dengan 3. Sini 6 bahagi 3 dapat 2, 15 dapat 5. So bahagi lagi, sini dapat 2, ni 1, sini 5. Bahagi lagi dengan 5 kan. Habis. Jadi kita punya GSTK kita, kita kena darab semua ni lah. Sekejap okey, kita darab semua ni lah. Okey, 2 darab dengan 3. Okey, ni bagi rakan-rakan kita yang salah ni. 2 darab 3 darabkan dengan 2 darabkan dengan 5. Okey. So untuk soalan-soalan macam ni kamu tak payah pening-pening kepala kan. Kamu darab gunakan kalkulator je lah, tak nak bagi silap kan. So 2 darab 3 6. 6 darab 2 12. 12 darab 5 12 darab 5 6 60. Bukan 30. Okey. So hati-hati kat situ. Sebab ada yang jawab 6, tak boleh lah. Okey, tak boleh 6. Okey, sebab paling kecil pun 2
12. Okey, ni bukan ataupun dekat sini mungkin kamu ingat faktor sepunya. Ni bukan faktor sepunya Ni bukan AFTB. Ni adalah GSTK. Kalau FTB mungkin. Okey, mungkin kita tengok. Agaknya dia jawab FTB ni. Boleh jadi dia jawab FTB kan. So kalau 12 dengan 30, FTB dia 12 30. So bahagikan tadi dengan ni boleh bagi dengan 2 dapat 6, 15 3. Sini dapat 2, 5. Agak dah. Okey, siapa yang dapat 6 ni dia pergi ambil 2 darab dengan 3 ni, dia tengah buat apa ni? FST. Ni kalau dapat 6 maksudnya dia buat apa? FSTB, faktor sepunya terbesar. Soalan terang-terang kat situ minta apa? GSTK. Okey, baru cikgu faham kenapa dia pergi jawab 6 tu kan. Sabar je lah. Okey, ini apa? Okey, ni bahagi je lah Ni kamu bahagi, kamu dapat lah. Ni gandaan 8 pun tak ada masalah. Ni semua betul. Ni pun sama. Okey, ni ada juga player yang salah kan. Maksudnya 9, 12 dan 24. Sama saja. Okey, 9, 12 dan 24 kita guna konsep yang tadi lah. Okey, 9, 12, 24. Maknanya kat sini ada yang jawab 36, ada yang jawab 12. Kita tengok apa yang dia guna tu kan. FTB ataupun GSTK. Hati-hati dekat situ kan. Soalan selalu pelajar akan keliru sama ada cara nak bahagi tu. Okey, ingat GSTK bahagi sampai 1. FTB bahagi sampai tak boleh bahagi je. So kat sini dia minta GSTK bahagi sampai habis. So ni boleh bagi 3. So ni 3, ni 4, ini 21, 8. Okey. So boleh bahagi lagi tak ni? Sebab GSTK kan kena bahagilah. So boleh bahagikan dengan 4. So ni 3, ni 1, ni 2. So bahagi dengan 2. Okey, ni 3, ni 1, ni 1. Kita pulang lah, nak bagi mana-mana dulu pun boleh. Sehinggalah semua dapat 1. So kita akan ambil 3 darab 4 darab 2 darab 3. So 3 darab 4 darab 2 darab 3. So kita akan dapat jawapan dia sepatutnya 72 lah. Okey.